Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Pertama sekali, yang saya kasihi sekalian, kekitangan LHDN Al-Ustaz dan sekalian hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi kita peluang mulakan hidup kita dengan kebaikan. Dan tak semua orang yang Allah berikan peluang untuk mulakan hidupnya seawal permulaan hidupnya itu dengan kebaikan dan ketaatan. Dan inilah yang dikatakan kehendak yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, apabila perkara ini berlaku ke atas kita, maka kita harus bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia kata minggu ni dia tak boleh, insya-Allah minggu depan. Tapi pastikah dia akan dapat perkara yang sama pada minggu yang hadapan? Apakah pastikah umurnya akan sampai pada minggu yang di hadapan? Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita dengan Allah. Hari ini kita kenangkan balik cerita Ma'al Hijrah. Dan saya tak cerita tentang sejarah Ma'al Hijrah itu sendiri, sebab tuan-tuan pun tahu dah apa berlaku. Jadi cerita balik, tuan-tuan kata Ustaz ada ulang cerita hak dulu. Tapi saya nak cerita apakah hikmah di sebalik hijrah itu sendiri. Yang kita tahu, Nabi kata la hijratan ba'dal fathi, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tak ada hijrah dah. Tapi apa yang berlaku pada Nabi dan sahabat pada ketika itu, di mana waktu mereka ini berada di Makkah Al-Mukarramah, keadaan terlalu susah untuk mereka melakukan ubudiyah, ibadah, ya, dan perkara-perkara kebaikan, ya, dalam amal ma'ruf nahi munkar. Banyak benda yang tersekat. Antara yang kita baca dalam sejarah, Nabi disekat akan makanan. Mereka nak beli tak boleh, mereka nak dapat tak boleh. Dalam jangka masa yang lama, kita Islam 40 tahun, 30 tahun, kita tak pernah tak makan ni. Alhamdulillah, masih lagi Islam yang kita perolehi dalam keadaan yang terlalu mudah dan terlalu senang. Sebab itu, kita tak rasa kemanisan halwatuddin itu, kemanisan agama ni, kita tak rasa. Maka apabila kita tak dapat nak rasa kemanisan agama itu, maka kasih kita kepada agama ni tidak seperti mana Ashabul Rasul dulu. Mereka mempertahankan agama ini. Sensitiviti mereka dengan agama ni terlalu tinggi.
pada diri mereka, pada keluarga mereka. Sehingga kan mereka sanggup korbankan seluruh apa yang ada dalam diri mereka. Diri mereka, harta mereka, keluarga mereka. Seumpama cerita seorang makcik yang tua yang menghantar anak laki-laki dia pergi ke medan perang. Anak yang pertama dihantar, kemudian syahid. Maka orang beritahu kat dia, makcik, anak makcik syahid lah. Dia senyum, dia tak teriak pun. Dan dia hantar anak yang kedua. Dan dia hantar lagi anak yang ketiga. Ketiga-tiganya syahid. Anak yang ketiga ni apabila orang beritahu kat dia, makcik, anak makcik tiga ni pun syahid juga. Yang tu dia teriak. Lalu orang hairan. Orang hairan. Lalu orang bertanya kepada makcik ni, pasal apa anak pertama makcik senyum, anak kedua senyum, anak ketiga makcik teriak? Dia kata apa? Aku sudah tidak ada anak lagi yang untuk aku hantar ke medan perang. Yang tu aku teriak. Aku dah tak ada apa lagi untuk aku bantu agama Allah. Aku sendiri tak mampu untuk pergi ke medan perang. Baik itu anak yang pertama, aku gugur di medan syahid. Aku senyum kerana mereka telah dijanjikan syurga oleh Allah. Anak yang kedua, aku senyum kerana dia dapat menjadi orang yang menjadi ahli syurga. Yang ketiga, bukannya aku tidak redha dengan syahidnya anakku yang ketiga, tetapi aku teriak ni kerana tidak ada lagi anak aku yang keempat untuk aku hantar ke medan syahid untuk mempertahankan agama Allah. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita lihat dan kita teliti setelah berlakunya hijrah, maka umat Islam agamanya lebih sempurna. Segala pergerakan umat Islam di Madinah lebih teratur. Sebab itu apabila kita ini berlaku suatu perkara yang menyulitkan, maka jalannya hijrah. Ketika berlaku suatu perkara yang menyulitkan, yang tidak ada jalan keluar, maka ketika itu hijrahlah. Pindahlah. Apa sudut yang kita tak boleh nak selesai, maka pindahlah. Hijrahlah. Inilah yang berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pagi ini saya nak ambil kata-kata daripada Abu Lis As-Samarqand. Yang saya nak bawa diri saya dan tuan-tuan, kita hijrah menjadi orang yang lebih baik. Kata Abu Lis As-Samarqand, orang yang nak mencapai kepada amalan orang yang baik, tempat orang baik, kena lakukan beberapa amalan ini. Sebenarnya Allah tak minta banyak dengan kita. Jadilah apa pun. Jadi staf LHDN ke, jadi staf apa ke, apa pun kita, siapa pun kita, tapi Allah minta kita jadi orang baik. Tak banyak Allah minta kat kita. Jadi suami yang baik. Jadi pekerja yang baik. Jadi kawan yang baik. Jadi isteri yang baik. Allah tak minta banyak dengan kita. Allah tak minta terlalu tinggi dengan kita. Tapi kita minta perkara yang terlalu banyak dengan Allah. Kalau hajat kita ni bukan ribu lah, juta hajat kita dah minta dengan Allah. Lepas satu. Ada orang bujang, dia minta dengan Allah nak kahwin. Lepas kahwin dia tak berhenti minta, dia nak anak pula. Lepas dah ada anak, dia duk minta lagi. Dia nak kahwin satu lagi. Dia duk minta lagi, nak cucu pula. Ada je tak habis minta. Tapi apa yang kita minta Allah bagi. Tapi apa kita bagi Allah? Apa yang kita bagi Allah?
dalam umur kita 20 tahun, 30 tahun ni, apa yang kita dah balas balik akan kebaikan Allah ke atas kita. Baik. Abu Lis As-Samarqand, dia beritahu kat kita, siapa yang buat beberapa perkara ini, maka Allah angkat dia menjadi hamba yang baik. Yang pertama, iaitu perbanyakkan sedekah. Ayat awal lagi. Ayat awal lagi dalam surah Al-Baqarah suruh kita sedekah. Ustaz, saya ni duit tak apa nak ada. Jangan cakap macam tu. Orang boleh tengok wayang sebulan 80 juta boleh bagi. Kita jangan bohong Allah Ta'ala. Kalau orang tak ada duit, tak boleh pun bagi sebulan dekat 100 juta. Hak tengok ni bukan level korporat. Semua B40, N apa lagi tak tahu lah. Sekarang ada B, ada N, ada P. Apa? Nak kata kita, sebenarnya nafsu kita tak mau buat baik. Bukan banyak pun. Apa salah kita ajar diri kita sehari RM1? Apa salahnya? Setiap hari kita pergi masjid, orang lelaki masuk dalam tabung masjid RM1. Ya Allah, kau bagi ke aku sebulan 2,000. Aku mampu hari-hari, ya Allah, untuk aku ikut perintah engkau di dalam menafkahkan harta aku pada jalan Allah sehari RM1. Masuk istiqamah setiap hari. Lepas itu saya sarankan diri saya dan tuan-tuan, didik hidup kita setiap hari dengan sedekah ini. Tuan-tuan, Nabi didik sahabat macam tu. Setiap hari Nabi tanya kepada sahabat, siapa yang telah bersedekah? Pagi ni siapa yang telah bersedekah? Semua sahabat sebut, saya sudah. Ada yang seawal sebelum subuh lagi, tuan-tuan. Mereka sedekah. Dulu tak macam lah. Dulu susah. Mereka kena pergi rumah orang. Pergi rumah orang, letak gandum di depan pintu rumah orang. Lah senang. Semua orang duk main telefon, tuan-tuan. Tak susah pun. Maka pada ketika itu, rezeki yang Allah bagi dekat kita, kita kongsi dengan semua orang. Kan Allah minta banyak, tuan-tuan. Hari-hari 100. Jangan. Kita gaji bawa 2,000. RM1 dah. Saya ingat lagi almarhum orang tua saya. Tiap-tiap hari, bila kami nak pergi masjid, dia bagi saya 2 kupang, tuan-tuan. Dia tanya buat apa? Sampai saja masjid, buh dalam tabung. Saya duk ingat sampai almarhum ni meninggal dunia, kami duk ingat. Dia didik. Dan saya didik anak-anak saya macam tu. Bagi kat mereka ni duit. Dan ketika masuk dalam masjid, masuk dalam tabung masjid. Jangan lupa. Sebab kita tidak akan ada rezeki melainkan daripada anugerah Allah. Allah boleh tarik rezeki kita. Allah boleh tarik keberkatan daripada rezeki kita. Tuan-tuan, kita ni senang bukan dengan duit banyak. Senangnya kita ini dengan keberkatan rezeki yang Allah bagi dekat kita. Salah satu barakahnya rezeki itu dengan jalan kita menginfakkan harta kita pada jalan Allah. Lepas itu saya didiklah diri saya. Dan tuan-tuan, buang sikit bakhil. Buang sikit sayang pada dunia ni. Percayalah. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Kenapa Ustaz cakap macam ni? Saya suka bercakap apa yang saya lalui. Tuan-tuan tahu, saya mudir madrasah ni kan. Bukan satu sekolah, 2 sekolah. Sekolah saya tak ada yuran, tuan-tuan. Macam sekolah lain. Kami tak ada yuran. Walaupun minyak kuih naik pun kami tak ada yuran. Yuran apa semua tak ada. Maka almarhum didik kami dulu, didik saya ni tu supaya kita tolong orang. Walaupun pada masa tu hang tak ada apa.
Dan pertolongan yang kita boleh bagi ketika kita susah, dia kata, yang itulah yang paling bagus. Tapi benda tu susah nak buat. Alhamdulillah tuan-tuan, sampailah kami boleh buat. Alhamdulillah. Tak pernah tutup sekolah kami. Dan ada saja. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan supaya kita lebih percaya. Kami buat bukan setahun tuan-tuan, 40 tahun. Bukan sikit, bukan 4 tahun tuan-tuan, 40 tahun. Berapa bulan yang lepas madrasah beres habis. Saya tak tahu, semuanya sibuknya dengan nak pergi kuliah. Sampai kan mereka mai jumpa saya. Sebab panggil saya ayah. Ya, kata beres kami habis. Saya kata apa? Tunggu nusrah daripada Allah. Takkan orang yang suka tolong orang lain, Allah tak tolong dia. Tuan-tuan tengok apa jadi. 2 hari ya tuan-tuan. Orang mai nak tak beres. Sampai kami kata jangan tak lah, cukup lah. Mai dari mana kami tak kenal. Dapat maklumat dari mana kami tak kenal. Orang ni nak tolong. Dan kami tak post, tuan-tuan tahu saya macam mana. Mana ada tuan-tuan tengok dalam Facebook saya, dalam page saya, tolonglah beras kami dah habis. Sebenarnya, apa janji Allah atas kita, pasti berlaku. Jangan risau tuan-tuan. Kalau kita nak selesai masalah, nak sihat daripada sakit, gunakan ruang ini. Bukan banyak tuan-tuan, dah. Cukuplah 5 kupang satu hari kalau kita boleh istiqamahkan perkara tu. Itulah sedekah yang paling Allah sayang. Itu apa kata Nabi SAW? Amalan ini walaupun sedikit tetapi diistiqamahkan, itulah amalan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sentiasa istiqamah baca Quran. Baca Quran. Kalau boleh, mulakan hidup kita dengan Quran. Jangan tinggal Quran. Saya pesan dengan diri saya dan semua orang, kalau boleh, tiap-tiap hari peganglah Quran. Diorang tanya dengan saya, Ustaz, saya tak boleh baca Quran. Tak apa. Tuan-tuan, dekat rumah takkan tak ada mushaf Quran. Sibuk mana pun kita, ambil mushaf tu, pegang. Tabak dengan Allah. Ya Allah, sibuknya aku dengan dunia ni, sampai aku tak dan nak pegang mushaf Quran ini, ya Allah. Sebenarnya aku bukan tak boleh nak baca. Tapi aku terlalu sibuk dengan dunia dan urusan dunia. Sehingga kan, aku tak dan. Bukan kata baca, aku tak dan nak pegang pun, ya Allah. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Berapa lama dah kita tak pegang Quran? Berapa lama dah kita tak pegang mushaful Quran? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, saya tanya diri saya. Tuan-tuan, Quran ini kalam Allah. Kita boleh pegang handphone hari-hari, kita tak lepas tuan-tuan handphone kita. Kenapa Allah tak bagi kita pegang Quran itu sendiri? Kita kata, Ustaz, dalam Quran saya ada application Quran. Lain tuan-tuan. Kita baca Quran dengan application Quran, dengan kita baca Al-Quran dengan mushaful Quran. Lain. Tuan-tuan akan rasa feel dia lain. Tuan-tuan masa tuan-tuan pegang mushaful Quran, tuan-tuan habis baca Sadaqallahul Azim, tuan-tuan cium Quran. Tuan balik ni, tuan-tuan buatlah. Tuan-tuan tak boleh nak baca Quran kurang-kurang. Tuan-tuan ambil Quran, tuan-tuan peluk Quran. Tuan-tuan cakap dengan Allah. Ya Allah, banyak bulan aku tak pegang mushaf Quran ni, ya Allah. Kita cakap dengan Allah. Kita mengaku bahawa ini kelalaian kita. Ya Allah, kita pegang Quran. Ada yang setahun tak pegang Quran. Ada yang 2 tahun tak pegang Quran. Kita pegang Quran. Ya Allah, jangan kau cabut nikmat Quran ini daripada diri aku. Sebab besok Allah tanya. Kita nak syafaat Quran dalam kubur, tuan-tuan. Tapi dalam hidup kita
kita tak pegang pun Quran. Kita tak peduli pun Quran. Ingat masa kita kecil-kecil, kita imbas balik nostalgia kita. Kecil-kecil kita mengaji Quran, kita kan tak letak Quran atas kepala. Sambil nak pergi kan guru Quran kan. Tak atas kepala. Habis mengaji kita peluk Quran, kita cium Quran. Tentang mana tradisi itu yang kita buat waktu kita kecil tu. Mana tradisi itu? Yang paling kita takut, apakah Allah cabut benda tu daripada diri kita? Yang paling kita risau, apakah Allah telah angkat perkara tu di dalam diri kita dan hidup kita? Sehingga sampai satu masa, Al-Quran ini seumpama kain buruk yang orang tak mahu pandang pun. Tuan-tuan, kenapa saya cakap macam ni? Sebab kita duduk zaman akhir lah. Dan zaman inilah zaman yang Nabi kata di dalam hadis. La yatruku minal Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal daripada Quran, tinggal rasam saja. Yang tu saja tinggal. Orang tak boleh baca Quran. Orang tak mau pegang Quran. Dan orang biarkan Quran ini. Ketiga, apa kata Abu Lais As-Samarqand, untuk mencapai tempat orang yang saleh itu, orang yang baik, bersama-sama dengan orang yang mengingati akhirat. Selalulah kita duduk pada tempat yang boleh kita mengingatkan akhirat. Cari kawan-kawan yang boleh ingatkan kita pada akhirat. Kawan yang ingat kita pada benda dunia ramailah tuan-tuan. Ramai, kiri, kanan, depan, belakang. Semua cerita pasal dunia. Kan? Pasal baju, pasal itu, pasal ini. Lah senang nak beli barang online saja. Tak tahu mai kat rumah. Tak sebungkui. Lepas satu bungkui. Ha? Sampai satu karung mai. Satu gundi tepung. Kan? Tak tahu ni siapa punya, ni siapa punya. Semua kalau anak 7 orang, 7 duk online beli. Kenapa? Tapi siapa yang boleh ingatkan kita dengan akhirat? Isteri kita, suami kita. Ada tak suami kita cakap dengan kita, sayang, abang tengok hang ni dah mula lupa Allah Ta'ala. Dia pun kata sama. Ada tak dia ajak kita, bang jom bang, kita sama-sama balik pada Allah Ta'ala. Ada tak suasana tu? Ada tak suasana tu? Kita menikah, kita minta macam mana Rasulullah dengan Khadijah. Dan doa orang kan, jadilah berkat. Tapi kita ikut tak apa yang Rasulullah buat di dalam keluarga Islam? Mana tak kita ajak isteri kita, jom baca Quran, jom kita semayang sama-sama, jom baca selawat. Kita ajak isteri kita. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, kadang-kadang saya cakap benda ni, saya suka tersentuh sikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda yang saya cakap ni, saya buat dengan keluarga saya. Dengan keluarga saya, dengan anak saya, dengan cucu saya buat. Saya ajak anak saya ajak cucu saya ajak menantu saya. Kalau kami nak baca selawat bulan ni sebanyak ni, saya ajak cucu saya. Tuan-tuan, cucu saya yang umur 5 tahun. 5 tahun. Abang dengan saya, Tok Wan. Saya panggil Tok Wan tak? Tok Wan, kakak habis lah selawat 30,000. Tapi cara dia lah, 3 hari dia balas 30,000. Cara dia lah, kita tahu lah, dia duduk tekan, duduk sangat gitu kan. Tapi apa yang boleh sampai kita menitis air mata? Didikan ataupun tarbiyah yang kita bagi kat mak dia, kat pak dia, dia nak ikut. Yang tu, bila kita dihabak macam tu, kita rasa dalam hati kita, Allah, aku umur 5 tahun tak boleh jadi macam dia. Kalau aku nak patah balik,
tak boleh batal balik. Betul Allah kata, wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia sentiasa dalam rugi. Kita tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Badan kita kuih lemah. Kita tak kuat macam dulu lah. Perasan tak? Saya baru sembang dengan rumah dengan isteri saya. Kita sayang. Perasan tak? Kita rasa macam kuih lemah lah. Tak kuat. Kena angin sikit, kita rasa macam nak demam. Kita tak mau salahkan sana, tak mau salahkan sini. Kan? Tapi saya teringat satu daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, umat aku akhir zaman, tubuh dia lemah. Badan dia lemah dan umur dia pendek, Nabi kata. Umur dia pendek. Tengok kawan kita. Ramai yang Allah tarik. Sabit kata sakit jantung, itu, ini dan sebagainya. Kita tak tahu, tiba-tiba mati dah. Persoalan dia bukan mati ni. Persoalan dia apa yang kita buat untuk kita duduk dalam liang lahat tu. Apa kebaikan yang kita dah ada. Apa persiapan kita. Kita kalau nak menghadapi hari tua, kita siap dah dengan KWSP kita, dengan hibah kita, dengan rumah kita. Tetapi dalam alam yang kekal abadi yang kita bakal semua orang akan pergi. Mau tak mau akan pergi. Ya. Suka tak suka akan pergi. Tapi apa yang kita dah buat? Apa yang kita ada? Yang kita boleh rasa kira senang nak balik tak? Baik, yang keempat, hubungkan silaturahim. Benda ni banyak dah berlaku zaman lah. Zaman lah banyak orang putihkan silaturahim. Dia beradik tuan-tuan bergaduh. Sebab pada harta pusaka. Jaga ni tuan-tuan. Sebab siapa yang putihkan silaturahim, maka terputus rahmatnya daripada Allah. Ini hadis sahih. Kita dengan kawan-kawan satu pejabat, dia beradik. Dan kita putus silaturahim bukan sebab apa, semua sebab dunia. Sebab tanah, sebab rumah sewa. Dan padahal rahmat itu Allah tarik daripada kita. Hidup ni kalau tak ada rahmat, tak pakai. Kita dalam keadaan yang tidak tenang, masalah saja. Masalah itu akan berlaku dalam hidup kita. Lepas satu. Jadi pada hari ini, saya serulah diri saya dan semua orang. Kalau ada kita putihkan akan silaturahim dengan keluarga kita, dengan adik-beradik kita, beralahlah. Orang tanya, Ustaz, saya dah nak baik tapi dia tak mau. Itu antara dia dengan Allah. Tapi kita usahalah. Tanya khabar. Buatlah baik kat dia. Hantarlah, pushlah apa-apa makanan ke apa kat dia. Supaya kita terlepas daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Yang rahmat itu diangkat dalam hidup kita. Kemudian antaranya, untuk jadi orang yang baik, iaitu Nabi kata, sedikitlah bercampur dengan orang yang kaya, yang lupa Allah. Dan rajin bercampur dengan orang miskin yang redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Abu Lis As-Samarqand, bukan kata Nabi. Abu Lis As-Samarqand. Sebab apa Abu Lis sebut begitu? Biasanya bila kita dah ada harta ni, kita mula jauh. Kita mula jauh. Kita mula lalai. Zaman yang Nabi sebut, iaitu orang kaya yang takabur dan orang miskin yang tidak redha. Lepas itu, kita tengok berapa takaburnya orang kaya.
Zaman lah. Dalam media masa. Yang pergi tabrak duit lah, yang pergi apa. Kan? Mereka kaya ada barang kebaya pergi tunjuk ke orang. Sampai dekat tangan ni. Pergi tunjuk orang. Sombong. Jaga. Kalaulah Allah takdirkan kita kaya, jangan macam tu. Sebab apa? Kita akan azab dunia dan akhirat. Dan jangan jadi miskin yang tidak redha dengan ketentuan Allah. Apa solusi dia, Ustaz? Solusi dia, kembalilah kepada Allah. Dan jika kita miskin, mengadulah kepada Allah. Dan jika kita kaya, kembalilah kepada Allah. Kerana apa? Kerana semua nikmat itu dan perkara yang datang itu adalah daripada kasih dan sayang Allah. Allah bagi harta ni atas kasih sayang dia. Tapi kena ingat, ada yang mendapat nikmat itu berupa rahmat. Dan ada yang mendapat nikmat itu menjadikan istidraj atas dia. Dulu dia tak kaya. Bila dia kuih kaya, dia mula lupa Allah. Jauh, tak main dah masjid. Dia duduk sibuk dengan kawan-kawan, duduk cerita pasal bisnes saja. Mai jumpa cerita berniaga, mai jumpa cerita duit, mai jumpa cerita duit. Tuan-tuan, saya lah tuan-tuan tak tahu. Pada umur belasan tahun sampai lah cari duit penat tu. Duk fikir pasal duit penat. 10 tahun tu kita duk fikir. Nah, cuba kita duduk saja, melengung saja. Aku habiskan umur aku fikir benda sama. Tapi tak duduk pun 10 tahun kita tak duduk fikir. Sembahyang sunat aku banyak mana? Quran aku dah baca banyak mana dah. Ya. Zikir aku, selawat aku himpun banyak mana dah. Saya nak cakap macam mana? Kita seolah-olah kita lupa benda tu. Benda tu tak pakai kat kita. Sebab kita tak ambil serius pun. Tapi kita percaya lepas pada ni adanya satu alam kubur, alam akhirat. Kita percaya. Tapi kita tak ambil serius langsung benda ni. Dan kalau dalam dunia kita sampai ada 2-3 biji rumah, ada orang yang sampai buat homestay. Tapi kita siap tak pergi rumah kita dekat jannah Allah? Kita siap tak lagi? Dalam dunia ni kita ada 2-3 biji kereta. Isteri kita ada kereta, kita ada kereta, anak kita ada kereta. Ustaz, saya ada dah buruk. Mana kemarin masa musim apa? Korban. Saya buat korban. Nak tanya betul ke? Korban tu tepat ke? Apa pada kehendak Allah dan Rasul? Masa musim raya haji, saya bercakap di masjid-masjid. Saya kata isu pengagihan daging sampai lah tak selesai. Isu pengagihan daging sampai lah tak selesai. Tak cukup saya. Daging hilang lah. Kupon lebih, daging tak ada. Sebenarnya, yang buat pelari daging, yang ada satu kupon boleh 2 bungkus ni, orang semayang ke orang tak semayang? Orang mengaji ke orang tak mengaji? Yang dia buat balik plastik daging lebih ni, orang tahu ke orang tak tahu? Orang gila ke orang tak gila? Jadi masalah dia masalah daging ke? Bukan. Masalah dia masalah diri kita. Puluhan tahun kita tak boleh jadi diri yang baik pada sisi Allah. Orang tengok kita memang baik. Ustaz pakai serban, pakai jubah putih, nampak macam orang soleh, macam kata pengusi lah.
Orang solat mai. Tuan-tuan tahukah saya solat? Saya tak buat maksiat ke? Hati saya bagus ke? Saya tak ada ujub ke? Saya tak ada riak ke? Saya tak ada kibir ke? Saya tak ada cinta dunia ke? Saya memang semayang. Tuan-tuan tahu ke? Mazmumah yang ada pada saya selesai ke? Apakah dalam diri saya semua mahmudah saya? Memang kita puasa, memang kita zakat, memang kita haji. Tapi yang duk sombong ni siapa? Orang yang haji, orang yang zakat, orang yang puasa. Kita memang semayang. Saya selalu duk ulang benda yang sama. Sampailah kita semayang. Tapi kita kata kat orang, kita tak pernah berhenti. Kita duk kata kat orang, kita tak pernah berhenti. Lagi-lagi kita kata kat darah daging kita. Ada seorang anak yang kata dekat mak dia. Mak dia ni yang lahirkan dia. Dia kata mak dia macam ni. Tuan-tuan ni pengalaman orang mengadu kat saya. Mesej yang saya baca, saya menangis tuan-tuan. Orang hantar mesej kat saya, Ustaz, mak saya macam ni. Saya kata, seorang anak, dia boleh kata mak dia. Itu darah daging kita. Seorang mak, dia boleh kata anak-anak dia. Itu darah daging kita. Daripada bin yang sama, binti yang sama, nasab yang sama. Jika darah daging kita pun kita sanggup kata dan kita buka aib dia, apalagi orang lain, kawan-kawan satu pejabat kita. Kita semayang, tuan-tuan, memang semayang. Kita memang semayang, memang puasa. Tapi semayang kita tak beroleh kejayaan dan puasa kita tak beroleh kejayaan apa-apa. Kita cuma melepaskan kadar fardu ain kita. Tetapi apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran kita tak dapat apa. Allah sebut dalam Quran kan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu dapat cegah fahsyak dan munkar. Kalau dalam bahasa kita, apa dia? Kau sembahyang kau jadi baik. Pasal apa aku sembahyang tak boleh jadi baik? Aku sembahyang 40 tahun lah. 40 tahun aku sembahyang tu tak boleh jadi baik. Tapi Allah kata dalam Quran macam tu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita bukan umur 20-an. Kan? Dah yang tak lama nak pencen pun ada. Kan? Kita macam ni lah. Kubok dah panggil kita. Kita lalu ya depan kubok kan. Kubok panggil. Mainlah. Kan? Dunia ni pun dah kira meluat tengok kita. Ya. Baik. Antara dia, apa dia disebutkan oleh Abu Samarqand sikit ni. Dah 15 minit lagi kita. Banyak berfikir hal kematian. Kalau nak jadi baik, banyak fikir pasal mati. Ada orang tanya saya, Ustaz ceramah kata, buat saya jadi anxiety kata. Saya tak ada anxiety Ustaz, tapi dengar ceramah Ustaz saya jadi anxiety Ustaz. Saya habaq dengan dia, ketika kita mendengar peringatan daripada Al-Quran, my anxiety, yang tu tanda iman. Ada rasa ketakutan dalam diri kita, yang tu tanda iman. Tapi lah kalau kita dengar saja, dengar dan terus dengar, tapi tak ada rasa apa-apa, jaga. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan atas mereka ni ayat Allah, iman mereka bertambah. Dah rasa, ya Allah, jauhnya aku dengan Engkau ya Allah. Jauh dia ya Allah. Selama mana kita hidup dalam dunia ni, kita kan usaha tuan-tuan. Yang kerja, kena kerja. Tapi jangan lupa Allah. Yang berniaga, kena berniaga. Tapi jangan lupa Allah. Allah pesan macam tu. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ni Nabi doa kan. Dan Nabi doa 3 perkara semua orang tahu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pasal apa Nabi doa 3 ni? 3 ni dia berhubung kait. Ya Allah, tolonglah aku atas ingat akan Engkau. Kita minta Allah tolong kita ingat dia. Bila kita sentiasa ingat dia, setiap nikmat yang kita dapat, kita akan dapat mensyukuri akan nikmat tersebut. Tapi bila kita lupa dia, kita dapat gaji lupa dia. Kita dapat harta lupa dia. Itu yang saya bercakap di masjid-masjid. Saya kata, saya tanya, dulu kita semayang jarak-jarak. Macam kursi kita ni kan, 1 meter. Lah kita boleh rapat lah. Siapa yang sujud syukur dengan Allah? Banyak masjid saya tanya. Siapa yang sujud syukur? Hari pertama boleh rapat tu, kita sujud syukur dengan Allah. Terima kasih ya Allah. Hampir 2 tahun. Kami semayang jarak-jarak. Kita lupa kan? Yang tu nikmat daripada Allah. Sikit ya Allah cuit kita. Sikit ya Allah cuit kita. Kita dah mula lupa dia. Dan kita ingat kita ada kuasa untuk buat apa yang kita mampu. Tapi hampir 2 tahun lebih ni Allah didik kita. Hang ada kuasa sekalipun, hang ada kemampuan sekalipun, hang tak mampu lawan aku. Tak mampu tuan-tuan. Kita ada kunci masjid, kita tak mampu buka masjid. Walaupun kita ni nazir masjid, kita tak mampu buka masjid. Kata kita ada kuasa. Buka. Inilah yang dikatakan tarbiyah terus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah didik kita. Jangan sombong. Tapi apa berlaku? Lepas Allah angkat satu dan satu, kita mula nak sombong balik dengan Allah. Kita mula nak lawan Allah balik. Kita mula nak langgar perintah Allah. Tengok zaman lah. Baik. Kemudian dua lagi. Iaitu yang ke-7, banyak diam dan banyakkan diam dan banyakkan tafakkur. Nak jadi orang baik, diam kena banyak, tapi fikir tak kena banyak. Fikir apa? Dia fikirkan tentang diri kita. Apa dia nak fikir Ustaz? Amalan aku banyak mana? Aku ni jauh tak dengan Allah? Kalau jauh, senang lah. Guru saya didik saya senang lah. Dia kata, jangan cerita dengan orang. Bangun tengah malam ke, ataupun lepas main isyak tak apa. Lepas main isyak ke, direct terus cakap dengan Allah. Mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku tengok diri aku hari ni, sembahyang sunat pun tak berapa rakaat ya saya. Hari ni, aku tak mampu nak sebut nama Engkau, Ya Allah. Sebelum daripada kita tidur, kita bercakap dengan Allah. Cakap hari-hari kita kena mengadu dengan dia. Tuan-tuan, janganlah kita sayang nak mengadu dengan Allah. Jangan sayang. Jangan masa kita susah, kita cari dia. Masa kita sakit, kita cari dia. La ni, kena cari dia. Kena selalu dengan dia. Ya? Sebelum nak tidur, kita bercakap dengan Allah. Ya Allah, hari ini aku tak mampu nak panggil nama Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Nak sebut nama dia, kita tak mampu. Daripada bangun tidur tadi, dah sampai 9:30. Berapa banyak nama dia yang kita sebut. Berapa banyak nama dia yang kita sebut. Ni sampailah malam lagi, kita nak tidur lagi.
berapa banyak nama dia yang kita sebut. Lepas tu guru saya didik saya senang. Dia kata, apa zikir yang mudah untuk aku ingat dah? Dia kata senang. Hang sebut dengan nama Asmaul Azam dia kata. Apa dia? Ya Allah. Kita duduk saja-saja tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan bangun awal katakan. Sebelum pada subuh tuan-tuan bangun dah. Duduk kat sejadah. Tak payah zikir apa-apa. Tuan-tuan zikir Ya Allah. Tuan-tuan cubalah. Tak sampai 100 saya rasa. Tuan-tuan terbit yang bertaut. Duduk. Dan sebelum daripada subuh tu. Tuan-tuan baca. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya rasa tak sampai pun. Tak sampai 33 pun. Tuan-tuan panggil nama dia. Panggil nama dia. Kita mengadu dengan dia. Ya Allah. Kita mengadu dengan dia. Aku ni ambil nikmat kau banyak sangat. Tapi hari pagi ni aku mengadu dengan kau, Ya Allah. Aku nak balas semua nikmat kau yang aku ambil. Aku tak mampu. Aku cuma mampu panggil nama kau, Ya Allah, pagi ni. Mudah-mudahan keberkatan ini bantu aku, bagi aku kekuatan untuk jadi orang yang lebih baik. Kita dunia kita nak lebih baik. Kita pakai alza hak lama, nak tukar alza baru. Nampak tak? Akhirat kita ada tak macam tu? Aku nak akhirat aku lagi baik. Dulu kalau aku semayang sunat, semayang fardu 4 rakaat tu 2 minit, aku nak bagi lama sikit jadi 5 minit. Ada macam tu. Dia takkan umur 20 tahun pun 2 minit setengah. Umur 50 pun 2 minit setengah. Tapi dunia kita berubah. Dunia kita upgrade. Tapi akhirat kita tak apalah. Yang terakhir iaitu tawaduk. Sentiasa rendah diri dengan Allah. Rendah diri dengan sekalian makhluk Allah. Jangan mewarisi sifat sombong. Sombong ni banyak ketika Allah berikan kita rahmat dan hidayah, kita lari daripada dia. Yang tu sombong lah. Sombong ni jaga-jaga. Sebab sifat sombong ni kalau ada dalam diri kita, sikit dah, Allah tak akan benarkan kita masuk syurga. Dia tak gaduh banyak. Nabi kata, sebesar zarah dia ada dalam hati kita, Allah tak benarkan kita masuk dalam syurga dia. Sebab orang yang layak untuk masuk syurga, orang yang rendah diri dengan Allah. Kerana yang memakai sifat mutakabbirin ini, memakai sifat sombong ini, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memakai sifat mutakabbir dalam Asma'ul Husna kan, mutakabbir kan, Allah. Kita tak boleh pakai sifat tu. Kita sentiasa rendah diri dengan Allah. Kadang-kadang kita terlupa. Hidup kita hari ini bukan kita mau hidup. Sebab dia mau kita hidup. Bukan kita mau hidup. Sebab dia mau kita hidup. Jika dia tak mau kita hidup, saya tak jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan tak jumpa saya. Sebab dia tak mau kita. Tapi dia masih lagi bagi kita peluang untuk hidup hari ini. Sebab yang tadbir hidup kita bukan kita. Yang tadbir hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dia, pesan saya untuk pagi ini dan sebagai penutup, jadikanlah Allah ini sebagai sahabat kita. Dan jadikanlah Sayyidina Rasul itu sebagai kekasih kita. Jadikan Allah ini sebagai sahabat kita. Kita tak boleh pisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Rasul ni kekasih kita. Orang tanya, Ustaz, kekasih dengan sahabat ni
tinggilah kekasih. Pasal apa? Kita tak mampu nak menjadi sahabat kepada Allah jika tidak melalui kekasihnya. Kalau nak orang yang nak bersahabat, kena melalui Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh kenal Tuhan jika tidak melalui Sayyidina Rasul. Tidak melalui dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Dah tak mampu, tuan-tuan. Jaga ni. InsyaAllah hidup kita dalam keadaan sakinah. Percayalah. Tenang hidup kita. Dunia tenang. Bila dunia kita mula ditenangkan oleh Allah, maka insyaAllah akhirat besok kita dalam keadaan yang sakinah. Wallahu alam. Setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Yang akhir daripada pertemuan ni, permintaan saya pertama, tolong doakan saya, keluarga, isteri, anak-anak, cucu semua. Mudah-mudahan kami dapat jadi orang baik, dan Allah jadi kami dan pilih kami sebagai orang yang baik, mati dalam keadaan baik dan hidup dalam keadaan yang baik. Baik ni bukan pada orang yang saya minta ni. Biar orang benci saya tak apa, tapi jangan Allah benci dah. Biar orang tak suka kita tak apa, tapi jangan Allah tak suka kita. Tuan-tuan, kalau Allah tak suka kita, pilah kok mana pun. Pilah kok mana pun. Kita makanlah daripada rezeki dia, tapi dia benci dah. Tuan-tuan balik rumah, tapi mak kita benci dah, perasaan kita. Tapi dapat makan nasi, tapi dia tak peduli kat kita. Dia tak pandang pun kita. Dan dia tak sembang dengan kita. Dia tak mau cakap dengan kita. Kita tegur dia, mak, dia buat tak kerti lah. Apa perasaan kita? Apa perasaan kita pada ketika tu? Tak rasa kita ni macam anak tak guna lah. Tak. Kalau dengan mak kita pun pergi lah. Lari sana, lari sini. Tapi dengan Allah, kita nak lari mana? Kita nak lari dunia mana? Inilah dunia yang ada pada kita. Pilih kok mana pun tempat dia, dalam pandangan dia. Lepas itu cari keredaan dia. Kedua, tolong doakan ketiga-tiga madrasah kami. Satu yang Darul Atiq ni. Yang kedua, iaitu Madrasah Raudatul Ulum. Dan yang ketiga, madrasah yang kami sedang bina di Kuala Terengganu. Baru dalam 6 bulan. Dah lebih kurang dalam 6 bulan prosesnya pembinaan. Tapi Alhamdulillah, sekarang ni hampir 60% pembinaan surau. Baru satu bangunan kami buat, iaitu surau seluas 11,000 kaki persegi. Dulu 10,000, baru ni ditambah lagi 1,000 kaki persegi. Baru tambahan yang baru. Jadi 11,000 kaki persegi, iaitu surau yang kami bina. Dan selepas tu kita akan buat asrama dan beberapa lot-lot bangunan yang lain. Tolong doakan. Saya nak minta doa saja. Doa, saya bukan nak minta duit daripada kita, daripada sahabat-sahabat LHDN. Jangan risau. Ustaz ni cerita pasal sekolah, satgi dia buat kutipan. Mulalah ketak pasal tu. Dia awal-awal tadi cerita sedekah. Dah, saya tak buat kutipan. Saya nak minta doa. Saya nak kutip doa saja. Kutip doa. Ketika tuan-tuan doakan kami, kita tak tahu rahmat Allah ini sebanyak mana yang turun atas kami. Saya nak cerita ni panjang masa ni. Banyak benda yang pelik berlaku kat madrasah kami ni. Orang lain nak buka madrasah, buat lot wakaf, buat kutipan. Saya tak ada, tuan-tuan. Saya cuma minta doa dia. Minta doa dengan orang. Alhamdulillah, tuan-tuan, prosesnya dah 60%, dengan 40% lagi. Mai mana? Tak tahu. Ni yang dikatakan pertolongan Allah. Allah ingat kat kita, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah sama kita.
Pegang tu. Ni kunci dia kalau kita ada apa-apa masalah. Selalu ingat kat kita, ingat kat diri kita, ya, apa masalah pun. La takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Cakap Melayu dia apa? Jangan takut, jangan risau, jangan sedih. Allah bersama-sama dengan aku. Saya selalu cakap kan. Walaupun semua orang tinggalkan kita, tak apa. Semua orang tak peduli kat kita, tak apa. Kita cakap, aku ada Allah, aku ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar? Rasulullah dulu seorang-seorang. Pasal tak doa Nabi yang kat Taif? Masa Nabi kena baling batu, badan dia keluar, kena semua terbit darah apa semua. Nabi kata apa? Ya Allah, aku redha seluruh penduduk Taif ini benci aku, ya Allah. Seluruh penduduk Taif ni benci aku redha, ya Allah. Tapi ya Allah, aku sekali-kali tidak redha jika mana engkau benci aku, ya Arhamar Rahimin. Masa tu Nabi nangis. Aku takkan redha sekali-kali, ya Allah, jika engkau benci aku, ya Arhamar Rahimin. Nampak? Itu Nabi. Kita kena ikut dia. Baik. Takat itu saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Pada pagi ini, ya Allah, kami mohon dan kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah. Kami mengaku kehadrat-Mu, kami lemah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mengaku, ya Allah, kami benar-benar lemah, ya Arhamar Rahimin. Berilah kekuatan atas kami untuk kembali semula kepada Engkau, ya Allah. Berilah kekuatan atas kami untuk kami hampir semula kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ketika kami mula hampir kepada Engkau, ya Allah, dan kami mula kembali kepada Engkau, ya Allah, maka Engkau terimalah kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika Kau matikan kami dalam masa yang terdekat ini, ya Allah, Kau redalah atas kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Walaupun amal baik kami terlalu sedikit untuk kami meminta syurga-Mu, ya Allah, tetapi kami amat berharap jauhkan kami dan keluarkan kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Dan pilihlah kami untuk masuk ke dalam syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, segala kesilapan kami, zaman muda kami, ya Allah, dan masa silam kami, walaupun yang kami telah lupakan, tetapi kami tahu, ya Allah, Kau tidak pernah lupa akan kesalahan zaman silam kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkanlah seluruh kesalahan kami, ya Allah. Dosa-dosa kami, ya Arhamar Rahimin. Lalai-lalai kami, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, barakahkan hidup kami. Dan jika ada antara kami yang sakit, maka Engkau tolong sembuhkanlah, ya Allah. Ya Allah, jika ada antara kami yang ada masalah yang tak boleh kami selesaikan dan tak selesai sampai sekarang, ya Allah, tolonglah selesaikan, ya Arhamar Rahimin. Kami tak kuat, ya Allah. 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 Kami tak kuat, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mengadu hal kepada Engkau pada pagi ini, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah dengar aduan kami, ya Allah. Tolonglah dengar permohonan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, hanya Engkau yang boleh selesaikan semua perkara kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, bantulah kami dalam seluruh perkara dan urusan kami dunia dan akhirat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.